Okay, cerita ni dah okay. Storyline the best. Main character dia menarik. Dia punya villain pun best. Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, to my vlog, to my videos. Lamanya tak post videos. Okay, hari ni aku sebenarnya nak cakap pasal satu benda, satu isu yang sebenarnya aku rasa dah lama bermain di fikiran. Lama sangat bermain di fikiran sebenarnya ni. Sebab kita nak cakap pasal filem. Cakap pasal filem. Okay, kenapa tiba-tiba aku nak cakap pasal filem ni? Aku baru ni browse dekat YouTube. Aku ternampak ada filem Cicak Man tapi nombor 3 punya. Sebab aku tak tahu ada nombor 3. Aku tahu sampai 2 je. Itu aku punya, apa orang cakap, aku yang sampai 2 je. Sebab yang kan dia dah stop habis lah. And aku pun tak enjoy sangat the first 2 pun. Memanglah sebab target dia budak-budak kan. Tapi aku rasa ramai gila yang review dah. Tak tahulah review ke apa cerita tu. And aku rasa tak worth untuk review pun. And video ni bukan video review filem tu. Aku cuma agak triggered dengan cerita tu. Even though aku tahu target dia untuk budak-budak yang nak tengok superhero Malaysia, whatever kan. Tapi aku tak tahulah. First time aku tengok tu aku geram gila. Geram gila. Okay, isu main dia ialah, bagi aku dalam Malaysia ni, dalam filem Malaysia terlalu banyak sangat dua unsur yang paling banyak dalam Malaysia. Yang paling overrated dalam Malaysia, which is nombor 1 cinta, and nombor 2 lawak. And aku faham dalam Malaysia dua benda ni, industri filem, industri hiburan banyak dapat, apa orang cakap, dapat, bukan habuan, dia banyak dapat perhatian lah bila ada dua unsur tu. Bagi aku dua benda ni terlalu overrated dalam Malaysia. Terlalu overrated. Aku bukan nak merendahkan orang, tapi bagi aku terlalu, macam over sangat tau. And benda yang buat aku triggered dalam Cicak Man ataupun filem-filem Malaysia lain lah. Kalau yang horror tu tak apalah, horror tu horror lah kan. Macam dalam Malaysia ni banyak sangat drama tau. Terlalu banyak sangat drama. Aku boleh huraikan benda ni panjang gila tau. Sebab aku sebenarnya benda ni dah trigger aku memang dah lama. And disebabkan benda ni lah aku tak tengok TV, and aku tak tengok sangat hiburan Malaysia. Sebab bukan taste aku tau. Bukan taste aku untuk nak tengok something yang core main thing dia adalah cinta, ataupun main core dia adalah lawak. Tapi sepatutnya cerita dia pasal benda lain. Bagi aku tak salah ada unsur kan. Okay, unsur tu bagi aku okay untuk apa orang cakap, nak buat jadi storyline, untuk nak jadikan dia sebagai plot. Tapi janganlah buat benda tu as main. Faham tak? As a main drive untuk cerita tu. Bagi aku dia tak salah, tapi dah terlampau banyak. Mas ni kacau lah. Dia dah terlampau banyak tau. Balik-balik drama, balik-balik pasal kahwin, balik-balik pasal cerai, balik-balik pasal aku sayang kau, balik-balik kau tak sayang aku, balik-balik ni benda sama tau. Benda sama ulang. Aku faham cinta tu luas, love story tu luas, and benda tu banyak boleh relate dengan masyarakat, penonton-penonton semua. And bagi aku, benda yang diorang buat every single time ni, buat pasal drama cinta, drama kelakar, lawak-lawak ni, dia jadi terlalu concentrated tau. Contoh
Aku faham cinta tu manis, tapi kalau manis tu banyak sangat, diabetes babe. Diabetes. Kecil manis orang cakap kan. Bila manis gula tu banyak sangat. So benda tu kena ada ramuan lah, bagi cukup. Ada masam sikit, pahit sikit, masin sikit. Okay, sebab bagi aku industri perfilman Malaysia ni, dia tak cukup matang. Tak cukup matang sepenuhnya lah untuk nak dikatakan, let's say dunia hiburan. Kalau nak compare dunia hiburan Hollywood memang out lah. Bollywood memang kalah lah dengan dia punya cinta-cinta. Dia lagi best, love story dia lagi best. Korang mesti ada satu situasi macam ni bila contoh kau dengan mak kau, kau dengan mak kau ke, ataupun kau dengan someone yang lagi tua, siapa-siapa lah, tak kisah. Dia contoh kau suka tengok anime kan. Anime, let's say kau tengok anime. Dia kata, bang kau tengok apa? Dek kau tengok apa? Tengok anime. Apa ke kau tengok kartun? Kau dah umur berapa kau nak tengok kartun? Tengoklah cerita-cerita lain, tengok cerita orang betul. And kau mesti macam what? Okay, bagi aku anime punya storyline far better daripada apa yang korang duk tengok dekat drama TV3 ke apa. Sumpah lagi jauh dia punya storyline dia, plot twist dia, dia punya ni. And video kali ni aku nak cerita kenapa benda tu jadi macam tu. Let's say kita tengok anime punya culture. Macam mana anime tu dibuat, dikarang, dilukis dan dianimasikan. Okay, ni kira standard standard cara diorang lah. Kalau siapa yang tahu, siapa yang tak tahu, dengar betul-betul. Okay, dekat Jepun dia ada satu publisher ni, nama dia Shonen Jump. Publisher lah, dia publish material macam anime, manga. Maksud manga tu komik lah, manga komik, anime tu animation. Dia publisher semua benda ni. Tapi yang paling penting yang jadi drive kenapa manga dan anime diorang matang is sebab diorang sediakan editor tau. Untuk setiap artis ataupun author mangaka ni, dia ada editor dia masing-masing. So every time mangaka ni dia buat satu karya, dia buat satu cerita, buat storyline, dia akan present dulu. And then editor daripada publisher tu, Shonen Jump, dia akan komen, okay, cerita ni kalau kau buat sekarang ni dia tak laku, kau kena tukar storyline dia, atau kau kena tukar main character dia. Dia macam satu session yang mangaka dia akan ulang-alik pitch idea dia bagi buat pilot punya manga, buat pilot punya komik. First, author tu kena buat komik dulu. Macam-macam mana pun dia kena buat komik dulu. Sebab tak ada permintaan untuk anime. Sebab anime cost dia tinggi. So dia akan buat komik dulu. Buat komik, buat sampailah satu tahap editor tu luluskan. Okay, cerita ni dah okay, storyline the best, main character dia menarik, dia punya villain pun best. Let's say kalau dia nak buat mainstream punya shonen, buat macam Dragon Ball ke, Naruto ke, Bleach ke, benda-benda macam tu. So dia kena ada benda-benda macam tu lah. Ada main character, ada hero, ada villain. And then editor approve, publisher pun approve. So bila dah approve, dia akan create lah komik tu. Dia akan create, dia orang panggil serialization. Maksudnya daripada buat satu episod je, okay, kau dah lulus boleh buat sampai 20 episod, 20 series manga kau buat. Okay, so buat lah. So diorang buat tu setiap minggu. Okay, cerita dia setiap minggu pembaca akan bagi markah untuk setiap manga tu, setiap cerita yang ada dalam tu, pembaca dia akan bagi markah. Dia akan ada setiap manga tu, setiap buku tu, dalam tu ada banyak lah cerita. So setiap buku tu dia akan rate. Okay, ni 10/10, yang ni 9/10, yang ni 5, yang ni 3, yang ni 2. So every week publisher tu akan dapat balik survey tu untuk tengok pembaca dia nak cerita apa yang dia tak nak. So bila dia dapat macam tu, kiranya dia dah go through banyak filter tau. Banyak dia banyak cerita yang mungkin orang suka tapi kena buang daripada publisher tu cakap, asal aku cakap laju sangat ni. Okay,
publisher tu cakap dekat mangaka tu, okay, kau punya cerita ni kena stop lagi 5 episod. So kau boleh buat lagi 5 buku je. Lepas tu dah tak boleh publish dah. Kita akan bagi spot kau yang ada sekarang ni dekat orang lain, satu manga ni yang dapat rating lagi tinggi. So dia akan ada top 20. Dia ada ni lah, ada list. Yang paling atas dia akan keluar kat manga. Okay, itu daripada manga. Manga punya filter macam nak dapat spot dekat dalam manga. Lepas tu macam mana nak jadi daripada manga nak ke anime pun daripada pembaca juga. Sebab bila dia dah dapat top 5 ke top 3 berturut-turut lama macam tu, dia akan dapat bajet untuk buat anime. So maksudnya sebelum dia keluarkan tu, dia dah ada fanbase. Dah ada fanbase, dah ada, kiranya cara dia buat tu matang lah. Bagi aku matang lah. Dia banyak buat research tu. Benda tu research, kiranya benda tu survey, tapi dia dah dijadikan produk dulu. Okay, balik kepada comparison. Kenapa aku cakap anime lagi matang daripada perfilman tanah ayam, filem-filem Malaysia ni? Sebab exposure diorang tu lah. Diorang ada pengkritik, diorang ada editor tu akan kritik dia. Setiap episod diorang nak buat tu, apa diorang buat silap. Aku tak tahu macam mana proses filem dalam Malaysia 100%. Aku tak tahu. Sebab macam yang aku tahu, aku duk tengok macam YouTube Zaf Vlog ke, YouTube yang cerita pasal filem kan. Zaf lah, Pure Pixel yang banyak tengok kan. So aku pun macam, Finas je ke yang ada Finas je ke yang ada badan filem Malaysia kan. Sebab Finas aku rasa dia macam bagi aku tak tahu sangat, tapi bagi aku rasa dia macam filter. Dia just filter kalau ada benda yang melanggar akta. Satu. And then dia pun ada bagi dana, and then bagi lesen untuk buat perfilman. So tapi aku tak tahu sama ada diorang ada macam mana nak cakap, editor untuk ataupun pengkritik filem yang ditetapkan sebelum filem tu dikeluarkan, ataupun sebelum filem tu dah start production. Kena pre-production dia ada tak macam tapisan-tapisan macam mana, let's say macam aku tunjuk contoh sebelum ni, manga dengan anime punya style. Aku rasa tak ada. Sebab aku rasa manga dengan anime punya style tu dia lagi kompleks tau. Okay, contoh, kenapa aku bring up Cicak Man? Aku ada banyak benda lah. Plot dia tak best. Starting pun Start je dah keluar